Aktiviti pertanian sememangnya tidak dapat lari daripada kejadian penyakit dan serangan serangga perosak. Oleh itu, kebanyakan petani menggunakan racun kimia sebagai pilihan utama untuk mengatasi masalah tersebut. Walau bagaimanapun, penggunaan racun kimia yang kerap boleh menjejaskan kesihatan manusia dan alam sekitar dan juga boleh menyebabkan serangga perosak menjadi kebal. Apabila serangga perosak menjadi kebal, racun kimia tidak lagi berupaya untuk membunuh serangga perosak tersebut. Justru itu, penggunaan racun serangga organik berasaskan bahan-bahan semula jadi dilihat sebagai alternatif terbaik untuk mengurangkan serangan serangga perosak pada tanaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan selamat pagi. Nama saya Rul Hajar binti Muda dan di sebelah saya ialah Puan Umi Kalsum binti Ismail. Kami dari bahagian Biosekuriti Tumbuhan Negeri Terengganu, Jabatan Pertanian Malaysia. Jadi, pada hari ini kami akan membuat satu demonstrasi penyediaan racun serangga organik yang boleh digunakan untuk mengawal serangan perosak jenis mengisap seperti hama, kutu trip, lalat putih dan afid. Racun serangga organik ini sangat sesuai digunakan pada semua jenis tanaman yang terdedah kepada serangga perosak yang saya sebutkan tadi. Okey, hari ini kami akan membuat satu demonstrasi penyediaan stok racun serangga organik sebanyak 10 liter. Bahan-bahan utama yang diperlukan adalah 3 jenis, iaitu bawang putih. Bawang putih yang diperlukan adalah sebanyak 1 kilogram. Pastikan yang telah siap dikupas kulitnya. Yang kedua, cili api. Tuan-tuan dan puan-puan boleh mencampurkan cili api berwarna merah dan hijau sebanyak 1 kilo juga. Yang ketiganya, sabun. Sabun ini berasaskan minyak tumbuh-tumbuhan atau sayur-sayuran. Kami menggunakan sabun dari jenama cap buruh atau cap kapak kerana sabun ini tidak mempunyai bahan kimia dan diperbuat daripada bahan-bahan semula jadi iaitu tumbuh-tumbuhan. Sekiranya kita menggunakan sabun yang mempunyai bahan kimia yang tinggi, ia dikhawatiri boleh merosakkan pokok. Sebelum kita pergi kepada demonstrasi yang akan ditunjukkan oleh Puan Umi, saya akan menerangkan secara ringkas fungsi setiap bahan-bahan itu tadi. Okey, pertama bawang putih. Bawang putih apabila dihancurkan, dikisar atau dipotong, dia akan mengeluarkan satu jenis compound iaitu alisin. Alisin inilah yang mengeluarkan aroma ataupun bau yang kuat pada bawang putih tersebut. Apabila bawang putih ini disembur kepada pokok, serangga yang berdekatan dengan pokok akan lari kerana tidak tahan dengan bau tersebut. Yang kedua, cili. Cili apabila dihancurkan, dia akan mengeluarkan satu jenis compound iaitu capsaicin. Capsaicin inilah yang memberikan rasa pedas kepada cili tersebut. Apabila cili ini disembur kepada pokok dan terkena pada badan serangga, serangga akan merasa tidak selesa seolah-olah dia sakit. Okey, yang ketiga pula adalah sabun. Sabun mempunyai 3 fungsi. Iaitu yang pertama, ia membantu melekatkan racun serangga pada permukaan daun dengan baik. Yang keduanya, sabun ini bersifat alkali. Dan sifat alkalinya ini menyebabkan telur-telur yang ada pada pokok tidak akan dapat menetas. Dan yang ketiganya, sabun ini boleh menyumbat liang-liang pernafasan pada badan serangga dan serangga akan mati. Bawang putih dan cili api, fungsi yang saya sebutkan tadi lebih kepada bersifat menghalau, manakala sabun pula boleh memusnahkan serangga perosak. Jadi, gabungan ketiga-tiga bahan ini sangat sesuai untuk menghalau dan memusnahkan serangga perosak pada satu-satu masa jika digunakan pada tanaman. Untuk demonstrasi penyediaan racun serangga organik, saya akan serahkan kepada Puan Umi Kalsum untuk melakukannya. Silakan Puan Umi. Terima kasih Puan Hajar. Assalamualaikum. Hari ini saya akan tunjuk cara-cara untuk membuat racun serangga organik. Pertama, saya akan kisarkan 1 kilo bawang putih bersama dengan air yang disediakan. Kemudian kita akan tapiskan bawang putih ini. Wajar tolong ambil lapis. Okey. Pastikan. Okey, kita akan tapiskan untuk mendapat partinya sahaja. Okey, kena tekan switch. Okey, jadi tuan-tuan puan, inilah dia bawang putih yang telah kita kisar. Okey, jadi hampas yang terhasil ni kita boleh kisarkan lagi sebanyak 2 kali untuk kita mendapatkan air yang banyak. Kita tekan-tekan supaya ia betul-betul
mengeluarkan habis air. Okey, kedua saya akan blender pula cili api. Saya masukkan cili api bersama dengan air yang telah disediakan juga. Sama seperti bawang putih tadi. Kita blender sehingga hancur. Kemudian kita akan tapiskan juga. Okay. Kita akan tapis untuk mendapatkan patinya. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan-puan, selepas cili api kita tapis, hasil hampas ni kita boleh kisar lagi sebanyak 2 kali ya. Jadi cili api ni boleh dikisar sehingga 3 kali lah dalam proses penyediaan racun serangga organik ini. Jadi kita kisar lagi ya. Seterusnya saya akan memasak sabun cap kapak atau boroh. Untuk proses cairan, kita nak ambil cairan dia kan. Jadi kita gunakan air yang telah disediakan dan masukkan ke dalam kuali. Okay, kita panaskan air ini dulu. Okay, kita masukkan sabun yang telah dinipis supaya dia cepat cair lah. Okey. Kita akan sikit dan tunggu sehingga dia cair. Terima kasih Puan Ami di atas demonstrasi itu tadi. Okey, baiklah tuan-tuan puan-puan, inilah dia hasil kisaran yang telah kita tunjukkan tadi, iaitu bawang putih, cili api dan juga sabun. Okey, untuk bawang putih dan juga cili api, selepas dikisar, hasil tapisan itu kita ambil airnya sahaja untuk digunakan sebagai racun serangga organik. Okey, kita asingkan. Dan sabun pula yang telah dicairkan tadilah. Okey, ketiga-tiga bahan ini kita akan campurkan baki 10 liter tadi. Okey, baiklah sekarang saya akan campurkan bawang putih, kemudian saya akan campurkan cili api ya. Dan akhir sekali saya akan campurkan sabun yang telah dicairkan. Dan selepas kita mencampurkan ketiga-tiga bahan tadi, Puan Umi akan mengacau supaya ketiga-tiga bahan ini boleh bersebati dengan baik. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, tadi kita dah selesai menunjukkan demonstrasi penyediaan racun serangga organik. Jadi inilah dia hasilnya, bahan-bahan yang telah kita sediakan tadi. Racun serangga organik ini berkapasiti 10 liter dan ia bertahan lamanya untuk satu musim kalau kita gunakan pada tanaman cili. Jadi kadar bancuhan yang akan kita gunakan adalah 20 ml daripada stok racun. Kita akan campurkan dengan 1 liter air. Di sebelah saya ini, kita ada pam racun yang berkapasiti 5 liter. Jadi, untuk menyediakan bancuhan 5 liter racun, kita perlukan stok racun sebanyak 100 ml. 100 ml stok racun dan kita akan masukkan 100 ml stok racun ini ke dalam 5 liter air. Seterusnya, tuan-tuan, dah boleh sembur pada tanaman. Kekerapan penyemburan racun serangga organik ini adalah 2 hari sekali. So, dengan penggunaan racun serangga organik ini, kita akan dapat mengurangkan kebergantungan kepada racun kimia. Jadi, penggunaan racun serangga organik amat bersesuaian dan bertepatanlah untuk menjaga kesihatan kita pada masa yang akan datang. Sekian, itu sahaja perkongsian yang dapat kami berikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Selamat mencuba!